بهم أو متعنا هل فتكون شيء علينا من زائن برحمتك يا رب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. Okey. Pada hari ini kita akan belajar sesuatu. Tadi Aisyah Yusof tak masuk kelas kita awal tadi. Kita ada tengok ni. Apakah haiwan ini? Aisyah Yusof tahu tak? Siput. Okay, dia tanya kat sini. Apakah haiwan di atas? Kita jawab siput. Macam mana eja siput? S-I-C-P-U. Siput. Siput. Kemudian soalan dekat sini dia tanya. Berikan dua ciri. Apa yang Aisyah Yusof nampak dekat sini? Badan dia lembut. Cikgu tanya Aisyah, cikgu tak tanya Suci. Aisyah nampak apa? Badan dia bercangkerang. Tak? Cikgu tulis kat situ. Bercangkerang. Kemudian berbadan lembut. Aisyah Yusof okey? Okey. So, dua ciri siput ini yang kita nampak. Ciri yang pertama dia bercangkerang. Yang kedua badannya lembut. Wahid kata, nak tahu tak Wahid cakap Wahid pernah pijak siput. Wahid pernah pijak siput. Tahu tak siput tu jadi apa Wahid? Lepas tu dia dah mati. Siput tu mati. Dia lembik tak? Dia lembik kan? Siput tu dia mati. Tapi siput mati bukan sebab dia kena pijak saja, tapi sebab cangkerang dia dah habis. Cangkerang dia, rumah dia dah musnah. Cangkerang dia, rumah dia dah pecah. Bila dia tak ada rumah, dia tak boleh hidup. Ya Wahid? Saya nak cakap satu hari tu kan, saya nampak siput besar satu. Siput tu dah mati kan. Dia punya besar macam ni. Ya, besarnya. Nampaklah Wahid. Atas dia tu besar sangat. Atas dia tu apa tu? Apa nama atas dia tu? Apa nama atas dia tu? Wahid, apa nama atas dia tu? Apa nama atas dia tu? Cangkerang. Apa dia Wahid? Cangkerang dia tu besar. Cangkerang. Itulah nama dia. Kalau Wahid nak cerita dengan cikgu, dia punya cangkerang besar sangat. Bukan yang tu. Wahid kena sebut cangkerang dia besar sangat. Cangkerang dia besar sangat kan. Lepas tu siput tu tak ada lagi. Ya, sebab tu dah musnah. Dia dah tak ada dah dekat dalam tu. Dia tak naklah duduk dalam rumah dia sebab dah pecah. Kan? Okey, jom kita tengok pula kemahiran proses sains yang lain. Dia tak pecah lah. Ya. Tak pecah. Dia keluar macam tu je. Dia tak nak duduk rumah tu kot. Dia nak pindah rumah lain kot. Tu Wahid. Okey, kita tengok kemahiran proses sains yang seterusnya. Kalau awak ingat dulu kita ada belajar ni. Ingat tak kita ada belajar ni? Kita ada belajar ni kan? Kita ada belajar pengelas. Kita nak mengelas kalau ada haiwan yang itik, helang, penguin. Itik, helang, penguin, kambing, tenuk, harimau. Kita letakkan dekat haiwan yang berkepak dengan tidak berkepak. Berkepak kat sini, berkaki dekat sini. Kan? Lepas tu, inilah ciri-ciri yang kita belajar. Dia berkaki, dia berkepak, dia ada bulu pelepah, ini ada tanduk, ini badan dia berbelang, ini badannya hitam putih. Itulah ciri-ciri haiwan. Okay, bila awak jumpa soalan tanya ciri-ciri, itulah ciri-ciri haiwan. Jadi kita dah belajar mengelas, kita belajar memerhati. Ingat tak 5 deria yang kita belajar? Kita belajar tentang deria lihat, kita belajar deria apa ni? Deria dengar, kita belajar deria rasa, kita belajar deria sentuhan, kita belajar deria bau. Ada 5 deria yang kita dah belajar. Semua ni kita belajar dah. Mengelas. Sekarang ni kita nak sambung 2 lagi kemahiran proses sains. Okay, iaitu mengukur. Sebut sama-sama dengan cikgu. Mengukur dan menggunakan nombor. Apa tu? Okay, jom kita tengok satu cerita dekat sini. Siapa boleh bacakan untuk cikgu?
Bila saya 24 kilogram. Yes, berat dia berapa? 24 kilogram. Siapa nak baca? Bagaimanakah kamu mengukur berat kamu? Macam mana dia tahu berat dia 24 kilogram? Siapa tahu? Saya tak tahu lah. Macam mana dia tahu berat dia 24 kilogram? Awak tahu tak berat awak berapa? Berat Wahid berapa? Tahu tak? Suci tahu tak berat Suci berapa? 14. 14 kilogram. Wow, ringannya. Aisyah Yusof? Cikgu. Ingat tak berat awak berapa? Cikgu saya ingat lah. Berapa Wahid? 28. Berat lah Wahid 28 kilogram. Wow. Jadi macam mana awak ukur berat awak? Saya cek dekat doktor. Cek dekat doktor, betul. Cikgu pun ada ni. Alah, cikgu pun ada kira berat cikgu juga. Tahu tak berat cikgu berapa? Lagi berat. Lagi berat ke lagi ringan? Berat cikgu lagi berat ke lagi ringan? Berat. Lagi berat. Sebab apa? Sebab cikgu besar. Cikgu dah besar. Berat cikgu 55 kilogram. Siapa dengar berat cikgu berapa? 55 kilogram. Assalamualaikum saudara. Halo Saina. Apa dia? 55 gram. Berat tak? Lagi berat daripada Wahid, lagi berat daripada Suci. Kalau Suci campur Wahid, campur Aisyah Yusof, campur Saina, itu semua berat cikgu Siti. Itulah cikgu berat, kan? Jadi macam mana kita tahu berat kita? Kita pakai apa? Kita pakai ini, alat penimbang berat. Dia ukur badan dia menggunakan alat penimbang berat. Awak pergi dekat doktor kan? Awak jumpa doktor, awak berdiri dekat atas ni, betul tak? Awak berdiri dekat atas ni, lepas tu dia ada skala. Inilah nama dia alat penimbang berat. Apa dia kelas? Alat penimbang berat. Apa dia Saina? Apa dia Saina? Alat penimbang berat. Jadi dekat sinilah kita tahu berat kita berapa. Betul tak? Okey. Lepas tu inilah salah satu kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Kita nak ukur berapa berat badan kita, kita gunakan nombor yang ada dekat alat penimbang berat. Okey, lepas tu dia tanya, berat budak lelaki ni. Dia suruh budak lelaki ni berdiri dekat atas ni. Dia kata berat dia berapa gram? Kilogram? 35 kilogram. Mana yang lebih berat? Yang budak lelaki ni ke yang perempuan ini? Budak lelaki ini lebih berat daripada budak perempuan ini. Walaupun umur dia sama. Walaupun umur dia 7 tahun. Walaupun umur dia 8 tahun. Umur dia ni pun 8 tahun. Tapi berat dia berbeza. Seorang 24 kilogram, seorang 35 kilogram. Berat berbeza. Okey, jadi ini semuanya kita dapat tahu bila kita ada kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Okey. Jadi Nurul dan Kana dia ukur berat badan dia menggunakan alat penimbang berat tadi. Mereka telah menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. So, kita dah tahu tentang mengukur dan menggunakan nombor. Okey, selain penimbang berat, kita boleh ukur apa lagi? Kita boleh ukur masa? Kita boleh ukur masa tak? Boleh. Kita ada jam. Semua ada jam tak? Semua ada jam. Ada jam macam cikgu. Ya, kita boleh ukur. Bila kita ada jam, kita ada masa. Kita ada stopwatch ni.
Kemudian kita boleh ukur panjang tak? Boleh? Kita boleh ukur panjang. Semua ada pembaris kan? Ada pembaris betul? Betul. Ada pembaris. Kita boleh ukur panjang. Lepas tu, yes. Lepas tu kita masuk. Macam mana kita nak kira air? Macam mana kita nak kira isi padu air? Masuk dalam botol ataupun masuk dalam botol kita boleh kira. Dia tulis 200 ml, 300 ml, 500 ml. Itulah kita nak menyukat isi padu tercair. Jadi kita boleh kira masa, kita boleh kira berat. Awak pergi pasar, awak ada kira berat pisang, awak ada kira kan? Kira berat dan kita boleh ukur panjang dan kita boleh ukur cecair. Okey, so cikgu nak tengok buat ni. Sesuaikan peralatan yang sesuai digunakan untuk mengukur objek dekat bawah ni. Okey, nampak tak soalan pertama? Ini gambar apa? Buku. Okey, buku ini kita nak kira panjang buku ini. Kita kira panjang buku ini guna apa? Pembaris. Bagus. Okey, nombor 2 kat sini. Ada nombor 1 kat sini. Pisang. Pisang kita nak kira berat pisang kita pakai apa? Penimbang berat. Yang mana? Yang ini ke? Yang ini ke? Betul. Betul. Penimbang berat. Okey, nombor 2. Tengok ni, ada asap dekat atas ni. Kita nak kira apa? Kita nak kira jalan-jalan. Yang kat bawah. Pakaian? Apa dia? Yang ini yang pak. Apa tu? Termometer. Kita nak tahu sejuk ke panas. Kan? Kita nak tahu sejuk ke panas. Kita pakai termometer ini. Ni ada orang berlari. Ada orang berlari. Dia nak kira apa? Siapa lari paling laju? Kita pakai apa? Jam. Kita pakai jam randik. Jam randik ni lah stopwatch ni. Jam randik. Okey. Ni tak payah buat tau. Jangan tulis lagi. Okey. Yang ini. Yang manakah lebih banyak? A ke B? Balang ini dia boleh isi 2 cawan air. Dia boleh isi 2 cawan air. Balang B pula boleh diisi dengan 4 cawan air. Mana lebih banyak? Balang mana yang boleh mengisi air dengan lebih banyak? Balang apa? Balang? B. Balang B boleh mengisi air dengan lebih banyak berbanding dengan balang apa? A. Bagus. Okey, lepas tu dia kata air daripada balang A, ini balang A dipindahkan ke dalam bikasi. Ini bikasi. Nampak tak bikasi? Nampak. Okey. Jadi A ni dia tuangkan dekat dalam bikasi. Kemudian air dalam balang B ini dia tuang ke dalam bikar D. Dia tuangkan dekat sini. Jadi dekat sini dia suruh tulis lakarkan paras air dalam bikar D. Okey, siapa boleh agak-agak? Dalam bikar D ni air dia dekat mana? Air dia dekat bawah ni ke? Sama dengan C ke? Ataupun lagi tinggi daripada C? Lagi tinggi, betul. Kenapa? Yes, lagi tinggi daripada bikar C. Sebab apa? Yang B ni dia punya kuantiti tu dia boleh isi dengan lebih banyak. Ni lebih banyak daripada A kan? Okey, kemudian lihat pada soalan yang seterusnya. Okey, panjang buku teks ini diukur menggunakan pembaris. Dia kira panjang buku teks ni gunakan apa? Pembaris. Okey, siapa tahu berapa sentimeter? Berapa panjang buku ini? Pandai. 25 sentimeter. Macam mana Wahid tahu? Wahid tengok dekat garisan ni kan? Ya. Pandai. Okey, so macam itulah. Itulah kemahiran menggunakan nombor. Awak semua dah pandai dah kemahiran menggunakan nombor. Yeay. Tepuk tangan sikit. Okay. Dah pandai dah. Awak nampak nombor dekat sini. Macam mana kita nak kira dekat situ. Okey. Kemudian itu adalah kemahiran menggunakan mengukur dan menggunakan nombor. Kita dah pandai belajar itu. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang apa ni? Siapa boleh baca untuk cikgu? Berkomunikasi.
berkomunikasi. Apa yang cikgu buat tengah ni, apa yang sedang cikgu buat ni, cikgu tengah berkomunikasi dengan awak lah. Okay. So, siapa nampak siapa nampak jadual ini? Saling menyayangi. Siapa faham jadual ni? Okay. Semua dah tengok jadual ni? Okay. Cikgu nak tanya. Cikgu nak tanya. Siapa yang perlu menyapu pada hari Isnin? Siapakah yang perlu menyapu pada hari Isnin? Ismail dan Ramlah. Dua orang. Macam mana Wahid tahu? Dekat sini kan? Ismail dan Ramlah. Dia kena menyapu pada hari Isnin. Samsul ada? Samsul ada? Okey. Siapakah yang membersihkan tingkap pada hari Khamis? Siapa yang bersihkan tingkap pada hari Khamis? Hari Khamis adalah Rizal. Hari Khamis. Hari Khamis. Hari Khamis bersihkan tingkap. Membersih tingkap hari Khamis. Siapa? Jamil. Okey, cikgu nak dengar daripada Aisyah Yusof pula. Okey, Aisyah Yusof pula. Boleh Aisyah Yusof? Okey, Aisyah Yusof. Apa dia? Nama awak pun ada? Mana nama awak? Ada ke? Wahid. Nama Wahid ada. Okey. Cikgu nak bagi soalan dekat Aisyah Yusof. Aisyah Yusof, siapakah yang menyusun meja pada hari Rabu? Siapa yang susun meja pada hari Rabu? Aisyah Yusof, siapa yang menyusun meja pada hari Rabu? Menyusun meja pada hari Rabu. Menyusun meja. Siapa? Siapa tahu? Sekejap Hello? Ya, siapa ni? Oh, Aziza. Kenapa Aziza? Kamu tak usah cikgu? Masuklah, masuk Google Meet. Terus masuk Google Meet. Okey. Jadi, siapa yang menyusun meja pada hari Rabu? Rina dan Badrul. Rina dan Badrul. Dua orang yang kena susun meja pada hari Rabu. Okey. Siapa pula nak cuba? Saina Bibi boleh? Syamnam Bibi. Okey, Syamnam Bibi boleh cuba? Siapakah yang padam papan putih pada hari Jumaat? Siapakah yang memadam papan putih pada hari Jumaat? Siapa yang kena Ni, mana ni? Yang sini ke? Dekat mana? Hairun. Bagus. Hairun ni dia kena padam papan putih pada hari Jumaat. Apa kemahiran yang awak tengah buat ni? Apa nama kemahiran yang awak tengah buat ni? Awak tengah buat kemahiran berkomunikasi. Okey? So, awak tengah buat berkomunikasi. Sebab itulah cikgu buat jadual tugasan dalam kelas. Siapa perasan dalam kelas awak ada buat macam ni. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Lepas tu Sabtu, progresi lingkap semua ni. Kan? Inilah kemahiran berkomunikasi. Okey, selain itu kita pun boleh beritahu kepada orang
Kita nak cakapkan kepada orang, kita nak sampaikan maklumat kepada orang melalui apa? Gambar. Kemudian kita boleh beritahu melalui carta. Okey, contohnya carta organisasi. Okey. So ini semua adalah kemahiran apa? Kemahiran apa? Berkomunikasi. Okey, berkomunikasi. Dengan ada gambar dengan carta. Okey, lagi graf. Selain itu kita boleh belajar dengan graf, ada graf. Siapa yang lebih banyak? Lelaki ke perempuan? Lelaki lebih banyak daripada perempuan. Okay, kalau ni model apa ni? Ini model apa ni? Singa. Okey, jadi ini semua kemahiran apa? Siapa tahu kemahiran apa? Kemahiran apa ini? Berkomunikasi. Pandai. Okey. Kita cuba buat satu aktiviti dekat sini. Okey. Ada nampak reban ayam, ada 4 reban ayam. Reban yang pertama reban Nisa. Ini Nisa punya reban ayam. Yang ini Kanang punya reban ayam. Ini Kugen punya reban ayam. Ini Meling punya reban ayam. Okey, lepas tu cikgu ada bagi jadual dekat bawah ni. Reban ayam dengan bilangan anak ayam. Okey, reban ayam Nisa punya. Nisa punya anak ayam ada berapa? Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? Berapa? 11. Anak ayam tau. Ibu ayam kena kira ke? Ibu ayam? Tak payah sebab dia tanya anak ayam je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti awak kena tulis kat sini 10. Okey, Kanang pula. Berapa anak ayam Kanang? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti tulis dekat sini 5. Okey, Kugen punya pula ada berapa? Hello? Ya. 8. Google Block. Tak boleh masuk pula. Okey, tolong call Cikgu Anwar. Tolong Cikgu Anwar untuk unblock. Call. Okey. So, Kugen ada berapa anak ayam? 8. Dia tulis 8 dekat sini. Lepas tu, Meling punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nanti awak tulis dekat mana? Dekat bawah sini 6. Okey, kemudian tengok kat sini. Nomborkan dan urutan bagi langkah penyiasatan yang betul. Okey, dekat sini dia suruh bagi turutan. Yang mana nombor 1, yang mana nombor 2, yang mana nombor 3, yang mana nombor 4. Okey. So, dia buat penyiasatan, suruh lukis bunga raya. Okey, pertama sekali yang mana kita kena buat? Okey, pertama sekali tengok ni. Perhatikan sifat fizikal bunga raya. Jangan jawab lagi. Kita tak tahu nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3, nombor 4. Kita tak tahu lagi. Kita kena baca semua dulu. Okey. Kemudian, bersihkan peralatan sains. Dah bersihkan. Yang ni sepatutnya bersih-bersihkan ni nombor berapa? Nombor 4. Last kali. Okey, yang ni letakkan bunga raya di atas dulang. Ni baru betul. Kita kena letakkan bunga raya dulu dekat atas dulang. Tapi belum lagi, tengok. Lakarkan bunga raya dengan betul dan cermat. Letakkan bunga raya di atas dulang. Mana nombor 1? Letakkan bunga raya di atas dulang. Tu nombor 1. Okey, nombor 2 apa? Bila dah letakkan bunga raya kat atas dulang, kita kena buat apa? Kita kena perhatikan. Kita kena tengok. Tengok bunga raya tu. Tu nombor 2. Kemudian dah tengok, kita kena lakarkan. Kita kena lukis. Jadi itu nombor 3. Pandai. Dah lukis semua. Semua dah siap. Kita kena buat apa? Bersihkan. Last kali kita kena bersihkan. Lepas tu
Dekat bawah ni awak tulis semula langkah penyiasatan ini. Tulis balik. Nombor 1 dekat sini tulis. Letakkan bunga raja di atas dulang. Nombor 2 tuliskan dekat sini. Perhatikan sifat fizikal. Nombor 3 lakarkan bunga raya dengan betul. Nombor 4 bersihkan. Okey? Okey. Ini kerja yang cikgu akan bagi dekat dalam grup WhatsApp. Okey? 2 ni saja. 1, 2, ni. 1, 2, 3, 4. Gambar tak payah lukis. Okey, cikgu akan bagi dekat dalam WhatsApp group. Nanti awak tulis. Okey? Semua okey? Okey. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Okey, terima kasih semua. Sekejap. Kita. Kejap. Kita ambil gambar.